Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan sambung kepada 1.2 iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. Untuk hari ini awak akan dapat menyeraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti peranan reka bentuk, yang ketiga, menerangkan etika dalam reka bentuk dan yang keempat, meneroka kerjaya dalam reka bentuk. Tetapi sebelum itu, cikgu akan sambung sedikit daripada topik kita sebelum ini iaitu membina objek asas. Dekat 1.1.7 iaitu membina objek asas, kita ada 4 teknik pembinaan objek iaitu pembenaman, pembuangan, penyatuan dan peleraian. Kita akan tengok satu persatu. Pembenaman ialah apabila sesuatu objek asas dimasukkan dalam objek yang lain. Nampak tak gambar ni? Satu bongkah dimasukkan dalam satu bongkah yang lain. Itu dipanggil pembenaman. Yang seterusnya adalah pembuangan. Pembuangan ialah buang. Dia akan buang bahagian yang tidak dikehendaki, yang mana kita akan lakukan secara kerat ke, tebuk ataupun cungkil. Okey. Yang ketiga adalah penyatuan. Penyatuan. Satu, cantum. Okey. Penyatuan adalah cantumkan dua atau lebih objek yang akan kita bentuk. Kita selalunya menggunakan paku, skru, glue dan river. Apa benda river tu? Ha, hmm, tengok tengok apakah river itu. Okey, itu adalah penyatuan daripada satu bongkah cantum dengan bongkah yang lain akan membentuk objek secara penyatuan. Kemudian seterusnya adalah peleraian. Peleraian ni kita buang apa yang kita tak nak. Okey, peleraian ialah objek asas yang dileraikan menjadi objek yang baru dan lebih ringkas. Tengok ni, bongkah ni ada satu, kemudian nak bulat sahaja dan dia akan potong dan dia akan menjadi objek yang kita nak ringkas. Ringkas sahaja. Oh, awak boleh lihat pada muka surat 16 dalam buku teks. So, kita akan cuba tengok kat sini latihan 1. Nyatakan teknik yang digunakan berdasarkan gambar yang berikut. Okey, ini gambar yang pertama. Kita ada gabungan bongkah-bongkah. Dia dipanggil teknik pembinaan apa? 1, 2, 3. Pembenaman. Betul, pembenaman adalah cantuman objek yang dimasukkan dalam objek yang lain. Okey, kemudian yang kedua. Kita tengok ni dia adalah teknik apa? Kita nak bentuk ni je. Ya, pembuangan. Pembuangan. Kemudian ini. Kita cantum-cantumkan dia. Cantum-cantumkan dia kata kunci. Penyatuan, betul. Okey, kemudian ini kita nak benda ni sahaja, nak bentuk bongkah ni. Kita akan buat apa ni? Peleraian. Yes, betul. Okey, kita akan masuk kepada topik kita yang sebenar iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. Apabila kita bercakap tentang kepentingan, boleh buka buku teks ya, muka surat 17. Awak akan dalam soalan selalunya dia akan suruh nyatakan satu kepentingan reka bentuk. Senaraikan 3 kepentingan reka bentuk. Apakah kepentingan reka bentuk dan teknologi ini? Yang pertama adalah menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Nampak? Smartwatch. Dulu jam biasa je. Sekarang smartwatch. Dia boleh baca kita punya nadi, kita punya pace kita lari. Kan banyak kan ada yang boleh angkat call. Itu adalah smartwatch. Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Yang kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan juga perniagaan. Apakah kepentingan dia dari segi perniagaan? Kita dah ada packaging yang cantik, yang menarik. Yang sains sekarang kita ada contohnya vaksin. Dari segi sains yang lain kita ada teknologi sains dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Kenapa nak memenuhi kehendak? Reka bentuk dan teknologi ini, dia akan menjadikan kehidupan kita ni lebih ringkas dan lebih mudah. Contohnya handphone. Dulu pakai handphone ganggang biasa. Sekarang dah pakai handphone yang boleh bawa ke mana-mana. Itu memenuhi kehendak dan keperluan. Kemudian memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Betul?
Kemudian memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. So, bila kita nak buat sesuatu reka bentuk, kita tak akan, contoh awak nak buat bag. Awak tak akan lukis bag tu sama dengan kat kedai. Mesti awak akan modify. Itu adalah salah satu inovasi dan juga kreativiti. Kemudian dia akan membuka laluan kerjaya dan juga pekerjaan. Kalau reka bentuk dan teknologi sesuatu produk yang kita buat, dia akan boleh membawa kepada kalau ada nilai-nilai estetika, unik, dengan kreativiti, awak boleh jual produk yang awak buat. Okey, itu akan membuka kerjaya dan juga pekerjaan. Ini semua adalah di bawah kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kemudian kita akan tengok kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Ada dalam sembilan sektor atau bidang ada kepentingan masing-masing. Contohnya dari segi bidang industri. Dari segi bidang industri, kita boleh nampak kepentingan reka bentuk dari segi kewangan, mesin, pembinaan, perlombongan. Kita nak buat rumah ataupun nak buat simen akan menggunakan daripada industri. Kemudian kejuruteraan. Kejuruteraan contohnya dari segi pembinaan bangunan, elektrik, perisian komputer, pertanian dan juga perlombongan daripada segi kejuruteraan. Kemudian bidang yang seterusnya adalah kesihatan dan keselamatan. Kepentingan dia adalah dari segi pharmaceutical, kesihatan, pemakanan dan pemakaian. Dan dari segi maklumat dan komunikasi pula kita ada grafik, pengimejan, muzik dan juga komunikasi. Kalaulah tak ada komunikasi, cikgu tak boleh bercakap depan awak sekarang ni. Awak tak boleh dengar suara cikgu. Dan juga grafik. Grafik ni contoh macam poster-poster ataupun cikgu punya slide ni adalah grafik. Ada maklumat yang boleh dikongsi. Nampak tak ada kepentingan dekat situ. Kemudian kediaman. Kediaman takkanlah masuk rumah kosong sahaja. Rumah mestilah ada periuk, sudu, kerusi, alat-alatan rumah dan juga pengeluaran makanan dari segi pembungkusan, bekas, tempat minuman. Kalau nak beli, contohnya nak beli sate kat kedai mamak. Kedai mamak pula, kedai lah. Nak beli sate. Contoh nak beli 20 cucuk sate. Takkanlah dia tak masuk dalam plastik. Mestilah dia masuk dalam plastik. Takkan awak nak pegang 20 cucuk sate tu begitu sahaja? Takkan. Itu adalah kepentingan reka bentuk dan juga teknologi. Nampak dia ada pembungkusan dari segi bekas dan juga pembungkusan makanan. Nampak? Kemudian kita akan tengok daripada segi olahraga dan rekreasi. Sukan lah ni. Kita ada alat perkhemahan, kelengkapan sukan dan juga taman permainan. Kelengkapan sukan. Contoh, nak main bola tapi tak ada bola. Tak bolehlah. Mestilah ada alatan sukan yang lengkap. Ada bola, ada kasut. Itu ada kepentingan dalam segi olahraga dan juga rekreasi. Kemudian kepentingan dari segi pengangkutan, sektor pengangkutan. Kita ada kenderaan bermotor. Contohnya motor lah. Pengangkutan ada darat, udara, air dan juga kapal angkasa lepas. Setiap daripada pengangkutan itu ada kepentingan dia sendiri untuk memudahkan siapa? Awak, cikgu, kita. Okey. Kemudian dari segi sains gunaan, kita ada elektronik, keramik, teknologi hijau, perkomputeran dan juga tenaga. Dan dari segi ketenteraan, apakah kepentingan reka bentuk ni? Kita akan dapat tahu ketenteraan ada bom, ada buat senjata api, ada kelengkapan tentera yang lengkap, kejuruteraan dari segi angkatan laut, darat. Setiap daripada sektor ini ada kepentingan dalam sesuatu reka bentuk. Okey, boleh tengok dekat muka surat 18 ya. Next kita akan pergi 1.1.2 iaitu mengenal pasti peranan reka bentuk di dalam muka surat 19. Dalam peranan reka bentuk ada 3 orang yang penting dekat sini iaitu awak, individu, masyarakat dan juga pengeluar dan negara. Okey, dekat sini cikgu dah shortkan kalau dalam buku awak macam panjang kan. Dekat sini cikgu dah ringkaskan.
Contoh individu. Apakah peranan reka bentuk ni pada individu? Yang mana individu yang pertama diberikan hak memilih barangan mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Maksudnya kalau nak beli botol air, semua orang beli botol air warna oranye. Nak ke? Tak kan? Semua orang ada pilihan dan citarasa masing-masing mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Sebab itu diberikan hak memilih barangan mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Kemudian yang kedua, mendapat manfaat daripada produk yang digunakan. Jaranglah selalunya orang yang beli barang ni tak dapat manfaat. Selalunya produk-produk yang dijual ni mesti ada kegunaan dia tersendiri. Kemudian yang ketiga, menggunakan sumber alam dengan bijak dan tidak melakukan pembaziran. Sumber alam, contohnya kertas. Kertas dari pokok kan. Kita membazir kertas tu. Contoh macam terconteng sikit, buanglah. Tak bolehlah. Kita kena bijak dan tidak melakukan pembaziran. Kemudian yang keempat, memupuk semangat bersyukur kerana dipermudahkan kehidupan. Kita kena sentiasa ada rasa bersyukur dengan setiap dengan setiap teknologi dan kebentuk yang ada sekarang ni. Tak semua orang boleh rasa. Kemudian yang kelima, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh yang dipenuhi dengan idea. Contohnya awak boleh buat sesuatu produk yang penuh dengan idea-idea kreatif yang tak dijangka oleh cikgu. Macam cikgu tengok tu nanti, wow, bagusnya awak ni. Macam tu. Kemudian peranan reka bentuk dari segi masyarakat. Yang pertama adalah untuk melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. So dekat sini boleh buat produk yang ada nilai-nilai budaya yang tersendiri. Kemudian melahirkan nilai-nilai etika. Apa yang awak tahu tentang etika? Kita dah belajar sebelum ni etika tu apa? Etika tu adalah apa dia? Kena tahu apa dia? Yang keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam pelbagai sumber. Dengan yang kelima adalah membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya saing. Kita dalam diri kita, dalam masyarakat, kita kena ada sikap untuk berdaya saing. Barulah sesebuah negara tu akan maju. Maksudnya contoh, kita dah ada teknologi yang sekarang ni kita dah rasa selesa. Tapi akan ada teknologi yang baru. So kita kena fikir apakah teknologi baru yang akan ada pada masa akan datang. Mungkinkah kita akan nampak lori terbang? Adakah kita akan nampak kereta api yang paling laju di dunia? Kita akan membentuk bila kita berdaya saing, kita akan membentuk lagi banyak teknologi yang kita inginkan atau mungkin akan ada. Kemudian kita akan tengok dari segi pengeluar dan negara. Okey, dekat sini kita akan tengok yang pertama, mengeluarkan produk berjenama negara. Ini adalah contoh-contoh produk keluaran Malaysia. Tahu tak? Tahu ke tidak tahu? Ini adalah contoh produk berjenama negara kita lah, Malaysia. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Kalau ramai orang beli, banyaklah pendapatan negara kita. Kemudian yang ketiga, melindungi hak cipta rakyat. Dekat sini, setiap barang yang yang orang buat ni akan berdaftar lah. Barulah ada copyright dekat situ. So, orang lain tak boleh nak plagiarism. Yang keempat, akan menjadi aset negara yang berharga. Dengan yang kelima, menjaga maruah dan keselamatan negara. Kenapa menjaga maruah dan keselamatan negara ini sangat penting? Cikgu bagi contoh. Cikgu pernah pergi ke satu negara ini dan mereka memandang tinggi kepada negara kita sebab mereka rasa Malaysia ini adalah sesuatu negara yang unik. Yang mana kita hidup dalam kawasan yang berbilang bangsa tetapi harmoni. So dekat situ dia akan tanya kita, macam mana anda hidup secara bahagia dalam kaum yang pelbagai? Awak kena macam mana? Apa yang awak akan jawab? Apa yang awak akan jawab kat situ? Dekat situ kan kita boleh nampak maruah negara kita tu dipandang tinggi dan barulah kita akan kaitkan dengan nombor 6, menjadi penanda aras sebagai sebuah negara yang maju. Yang mana bila negara yang maju ini, kita akan ada pemikiran yang
pandang ke hadapan. Tak adanya kucak-kacir, tak ada isu berlawanan. Dekat situ kita akan menjadi sebuah negara yang maju, yang hidup dalam aman dan damai. Okey? Kemudian kita akan pergi 1.2.3 iaitu menerangkan etika dalam reka bentuk. Dekat situ dalam muka surat 20 dalam buku teks awak ada 5 etika dalam reka bentuk. Tadi kan cikgu cakap apakah etika melahirkan nilai-nilai etika tadi tu kan melindungi nilai-nilai etika. Okey, ini adalah etika dia iaitu keaslian. Yang pertama keaslian, yang kedua jujur, tiga bermanfaat, yang keempat, mesra alam sekitar dengan yang kelima, selamat digunakan. Yang pertama, keaslian. Bila kita nak mereka produk sesuatu, bila nak mereka produk tu, kenalah ada usaha yang tersendiri. Bukannya kita plagiat ataupun tiru hasil orang. Barulah ada keaslian dekat situ. Kemudian yang kedua, jujur. Jujur ni dari segi apa? Jujur dalam menentukan harga produk tanpa membebankan pengguna. Maksudnya dia jual barang tu tidak ada agenda yang terselindung. Dia jual harga sepatutnya RM10. Tapi tiba-tiba orang datang tu, dia rasa macam, orang ni macam kaya lah, jualan RM15. Tak boleh. Dia kena jujur bila kita nak menentukan harga produk tanpa membebankan pengguna. Yang ketiga, produk yang dihasilkan akan memberi manfaat kepada pengguna dengan ramai pengguna yang akan menggunakannya. Contoh produk yang memberikan manfaat adalah dapur. Jaranglah dekat rumah orang tak ada dapur, mesti ada dapur. Sebab apa? Dia memberikan manfaat kepada awak, kepada pengguna untuk masak setiap hari. Nampak tak? Itu menjadikan produk itu bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah mesra alam sekitar. Mesra alam sekitar ni maksudnya apa? Dia akan menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Maksudnya kita guna balik plastik-plastik, botol-botol kaca menjadi sesuatu bentuk yang baru. Contohnya kita buat pasu, kita buat bekas alat tulis, kita buat apa lagi? Beg. Macam pelajar cikgu tahun lepas, dia buat bubble wrap. Awak tahu bubble wrap? Cantik budak student cikgu tu buat. Dia buat bag daripada bubble wrap. Dia buat pencil case. Pencil box. Pencil box daripada bubble wrap. Dia ada bagi cikgu satu. Memang sangat cantik dia buat sendiri. Tempat dia menggunakan sumber-sumber yang ada, sumber-sumber semula jadi tu tanpa menjejaskan alam sekitar. Selalunya kita akan buangkan. Kita gunakan balik. Kemudian yang kelima, selamat digunakan. Maksudnya produk yang dihasilkan selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Contohnya baju. Baju tu kita pakai, kita rasa selesa, kemas, cantik. Tak adalah baju tu kita pakai rasa tercocok-cocok badan kita, rasa duri. Balik-balik luka-luka. Tak ada. Setiap produk yang dihasilkan mestilah selamat dan tidak memberikan kesan sampingan. Kemudian kita akan pergi 1.2.4 iaitu meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk. Dekat sini, dekat muka surat 21 ada 14 kerjaya dalam reka bentuk. Awak boleh jadi arkitek, boleh jadi pereka bentuk automotif, pereka bentuk kejuruteraan. Apa dia ni? Kalau kejuruteraan ni dia lebih kepada lita-lita, mesin, bangunan. Kalau automotif ni lebih kepada kereta lah. Kemudian mereka bentuk grafik. Grafik designer dia akan buat logo, dia akan buat banner, banting dan sebagainya. Mereka bentuk fashion. Dia buat baju. Macam contoh Rizalman. Apa kenal Rizalman? Itu adalah contoh mereka bentuk fashion. Kemudian kita ada mereka bentuk permainan. Siapa yang main Mobile Legend, yang main Counter Strike, yang main apa lagi game yang cikgu main contohnya yang main apa lagi cikgu lupa dah. Itu adalah gamers, mereka bentuk permainan. Dia mereka bentuk permainan untuk siapa? Untuk pengguna lah. Sebagai untuk mengisi masa senggang. Sepatutnya tak bolehlah main game tu terlampau lama. Ambillah masa dalam 1 jam ke 30 minit macam tu sahaja sehari untuk menjaga mata awak. Kemudian kita ada mereka bentuk persembahan makanan. Ni contohnya macam chef lah. Kemudian kita ada mereka bentuk industri. Mereka bentuk industri ni macam dia akan mereka bentuk alat ataupun sistem sebelum dibuat. Kemudian kita ada mereka bentuk pengajaran. Contohnya cikgu lah.
Cikgu akan merangka apa yang awak akan belajar pada minggu ini. Itu adalah pereka bentuk pengajaran. Kemudian kita ada pereka bentuk hiasan dalaman. Hiasan dalaman ni contohnya macam interior designer dalam bahasa Inggeris. Dia akan merancang awak punya sistem apa nak letak dalam rumah awak tu. Tema dia warna apa? Kayu dia daripada mana? Itu adalah interior designer. Kemudian kita ada seni bina landscape. Seni bina landscape ni yang mana dia ada orang yang akan bina landscape awak. Selalunya dia akan hasilkan dalam bentuk lakaran terlebih dahulu sebelum pergi ke nyata. Kemudian kita ada pereka bentuk lampu yang mana kita nampak banyak sekarang ni lampu-lampu yang unik. Contohnya cikgu jumpa ni lampu dalam bentuk aiskrim. Sangat unik dan sangat cantik. Dekat sini dia dapat memberikan pencahayaan yang berterusan yang mana kita boleh adjust kita nak terang mana, gelap mana. Nampak tak dekat situ adalah satu kerjaya ya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Kemudian kita ada pereka bentuk produk. Pereka bentuk produk ni yang mana dia akan membentuk peralatan untuk kegunaan awam. Contohnya dia akan buat kerusi ke, meja ke untuk orang lah, untuk awak, untuk cikgu. Kemudian kita ada pereka bentuk perkhidmatan. Yang mana dekat sini dia akan menyediakan perkhidmatan yang boleh diberikan kepada orang. Contohnya train kereta api lah, train, bas, teksi, kenderaan bermotor dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, sampai situ sahaja. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Bye.